Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Salam Kaizen, Continuous Improvement. Hari ini bersama dengan saya, CM Kaizen daripada channel CM Kaizen, Jom Belajar. Dan hari ini kita akan bincangkan sejarah tingkatan 5 KSSM bab 7 iaitu membina kesejahteraan negara. Terlebih dahulu, saya ingin kongsikan iaitu sejarah standard pembelajaran iaitu 14.11 menyatakan usaha-usaha perpaduan dan integrasi nasional dan kandungan 14.18 menjelaskan peranan pemimpin dan rakyat dalam memastikan kemakmuran negara. Dan kita lihat kepada kemahiran pemikiran sejarah iaitu murid dapat membuat kronologi usaha yang dijalankan untuk mewujudkan perpaduan kaum dan integrasi nasional. Membuat rasionalisasi pentingnya perpaduan kaum dan integrasi nasional. Seterusnya, kita lihat kepada standard kandungan 14.1 iaitu membina kesejahteraan negara iaitu untuk topik 7.1 perpaduan dan integrasi nasional terbahagi kepada 3 iaitu maksud perpaduan dan integrasi nasional, latar belakang hubungan kaum, memperkasakan perpaduan dan integrasi nasional. Kita lihat kepada maksud perpaduan dan integrasi nasional iaitu di bawah perpaduan kaum bermaksud keadaan rakyat daripada pelbagai etnik, agama dan wilayah hidup dengan aman dalam masyarakat yang bersatu. Dan identiti kebangsaan ini adalah berlandaskan perlembagaan persekutuan dan rukun negara. Kita lihat kepada integrasi nasional, satu proses dinamik yang merapatkan hubungan masyarakat antara negeri dengan wilayah bagi membentuk satu bangsa, mempunyai identiti sendiri berlandaskan perlembagaan persekutuan dan rukun negara. Kita lihat kepada latar belakang hubungan kaum iaitu di bawah pentadbiran British. British telah menyebabkan pemisahan kaum dari segi kegiatan ekonomi dan pertempatan. Keadaan ini telah menukarkan setiap kaum untuk memahami adat resam dan budaya kaum yang lain. Selepas Perang Dunia Kedua, para pemimpin pelbagai kaum telah bekerjasama bagi mewujudkan perpaduan dalam kalangan kaum. Kita lihat latar belakang hubungan kaum yang terdiri daripada pentadbiran, kedua, kegiatan ekonomi dan pertempatan, sistem pendidikan dan fahaman politik. Yang ini telah saya ambil daripada ringkasan buku teks KSSM tingkatan 5. Dalam aspek pentadbiran, pentadbiran British bermula daripada pengenalan sistem residen. Dasar British telah mengutamakan sektor ekonomi dan membawa masuk pekerja daripada luar untuk bekerja dalam sektor perlombongan, perladangan dan perniagaan. Kaum Bumiputera tertumpu di kawasan luar bandar dan menjalankan kegiatan ekonomi tradisional. Itu telah menyebabkan kaum Bumiputera ini telah terpisah dan berlaku kerenggangan hubungan antara kaum. Kesannya, masalah hubungan kaum berterusan sehingga selepas merdeka dan menyebabkan peristiwa 13 Mei 1969. Kita lihat kepada kegiatan ekonomi dan pertempatan. British telah memberi tumpuan kepada perkembangan ekonomi yang berasaskan perlombongan biji timah dan perladangan getah. Kegiatan ekonomi yang berbeza antara kaum telah menyebabkan pemisahan dari segi pertempatan. Rakyat juga terpisah dengan pertempatan yang wujud di kawasan perlombongan, di bandar, estet dan perkampungan. Jadi keadaan ini telah menyebabkan setiap kaum kurang berinteraksi antara satu sama lain dan mewujudkan jurang ekonomi yang tidak seimbang. Kita lihat kepada sistem pendidikan. Sistem pendidikan vernakular telah wujud bagi sekolah-sekolah Melayu, Cina, India dan Inggeris di negara kita. Sekolah vernakular berkembang mengikut kaum masing-masing dan diteruskan selepas kemerdekaan pada tahun 1957.
Pendidikan vernakular telah mewujudkan perbezaan pemikiran dalam kalangan rakyat berbilang kaum. Dan akhir sekali kita lihat kepada kesan dasar British iaitu fahaman politik. Fahaman politik berasaskan kaum bermula dengan penubuhan parti politik sebelum kemerdekaan sehingga kini. Polarisasi kaum disebabkan perbezaan kegiatan ekonomi dan pertempatan menyebabkan parti politik ini memperjuangkan kepentingan kaum masing-masing. Isu yang diperjuangkan berkaitan dengan bahasa, budaya, pendidikan dan ekonomi serta mempengaruhi hubungan antara kaum di negara ini. Kita lihat kepada aspek memperkasakan perpaduan dan integrasi nasional. Sejak mencapai kemerdekaan, usaha memperkasakan perpaduan dan integrasi nasional telah dilaksanakan secara konsisten oleh kerajaan dan berterusan sehingga hari ini. Usaha ini merangkumi bidang politik, ekonomi dan sosial. Kita lihat kepada aspek politik, di mana kerajaan telah menubuhkan Jabatan Perpaduan Negara di bawah bidang kuasa mageran dan telah mendraft satu ideologi untuk negara yang dikenali sebagai Rukun Negara. Seterusnya, mewartakan pembentukan Majlis Muhibah Negara pada 18 Julai 1969 bertujuan menggalakkan perkembangan perasaan muhibah antara masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Seterusnya, menubuhkan Majlis Perundingan Negara pada 29 Januari 1970 yang ditubuhkan untuk mengadakan garis panduan bagi kerjasama antara kaum dan integrasi nasional antara negeri dengan wilayah. Ini telah memupuk identiti kebangsaan dalam kalangan rakyat. Seterusnya, masih di bawah aspek politik, iaitu membentuk gabungan parti politik pelbagai kaum untuk mewujudkan keharmonian dan kestabilan politik selepas peristiwa 13 Mei 1969. Ini telah menyelaraskan perkhidmatan awam antara semua negeri. Penyelarasan ini mewujudkan integrasi antara negeri. Seterusnya kita lihat kepada memperkasakan perpaduan dan integrasi nasional dalam aspek ekonomi. Pertama, meneruskan rancangan pembangunan 5 tahun Malaysia yang memberikan tumpuan kepada pertumbuhan ekonomi semua kaum. Seterusnya, memperkenalkan beberapa dasar pembangunan ekonomi seperti dasar ekonomi baru dan dasar pembangunan nasional untuk kemakmuran ekonomi rakyat dan negara. Yang ketiga, memberikan tumpuan kepada pembangunan masyarakat luar bandar dan wilayah. Pembangunan dilakukan melalui perancangan pembangunan tanah yang mampu menambah pendapatan rakyat dan membasmi kemiskinan. Masih dalam aspek ekonomi, iaitu memajukan bidang perindustrian dan perdagangan dengan memperkenalkan zon perindustrian bebas seperti di Bayan Lepas, Pasir Gudang dan Pelabuhan Kelang. Penghijrahan penduduk luar bandar ke bandar berlaku disebabkan peluang pekerjaan yang terbuka luas kepada semua kaum dan mempercepat proses integrasi. Mengintegrasi ekonomi melalui pembangunan ekonomi wilayah termasuk di Sarawak dan Sabah dan membuka peluang kepada semua kaum bersaing dalam ekonomi secara adil. Seterusnya kita lihat dalam memperkasakan perpaduan dan integrasi nasional dalam aspek sosial. Dalam aspek sosial, kita menambah baik dasar pendidikan kebangsaan yang sedia ada melalui Akta Pendidikan 1996 bertujuan mengukuhkan perpaduan kaum dan integrasi nasional. Ini telah mengukuhkan sistem pendidikan melalui pelaksanaan dasar pendidikan seperti Laporan Rahman Talib, Laporan Jawatankuasa Kabinet, Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
Sistem pendidikan kebangsaan dapat melahirkan rakyat yang patriotik dan mempunyai semangat cinta akan negara. Masih dalam aspek sosial, yang seterusnya memperkasakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan melalui pengenalan Akta Bahasa Kebangsaan. Seterusnya, penubuhan Universiti Kebangsaan Malaysia sebagai pusat ilmu dan peranan Dewan Bahasa dan Pustaka bagi menyebar luas penggunaan bahasa kebangsaan. Langkah ini dapat melahirkan masyarakat yang mempunyai satu identiti bahasa yang sama. Selain itu, menggalakkan pengamalan satu kebudayaan kebangsaan yang dapat membentuk identiti bangsa Malaysia yang bersatu padu. Menggalakkan penglibatan dalam sukan sebagai medium untuk mewujudkan semangat kekitaan dan perpaduan dalam kalangan rakyat pelbagai kaum. Memperkenalkan rukun negara sebagai tunjang kesetiaan rakyat berbilang kaum terhadap bangsa dan negara. Pelbagai usaha yang dilakukan secara berterusan dapat memantapkan hubungan rakyat berbilang kaum di negara ini. Sebagai rakyat Malaysia, kita perlu menghargai kepentingan menjaga perpaduan serta keharmonian kaum demi kestabilan politik, pembangunan negara dan kesejahteraan sosial. Dengan itu, apa yang telah kamu pelajari adalah elemen kewarganegaraan dan nilai sivik, iaitu kepentingan menjaga perpaduan dan keharmonian. Bagi nilai patriotik dan iktibar, kita perlu menghargai kepentingan menjaga perpaduan serta keharmonian kaum demi kestabilan politik, pembangunan negara dan kesejahteraan sosial. Demikian saja perkongsian saya pada hari ini. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Salam Kaizen, Continuous Improvement.